Selamat petang, salam sejahtera. Isu hangat petang ini peja persoal kenapa kempen kerajaan gagal sudah berhenti walaupun kabinet muka yang sama. Berita sepenuhnya. Timbalan Presiden Bersatu Ahmad Faizal Azumu bimbang kalangan yang menjatuhkan Muhyiddin Yassin sebagai Perdana Menteri akan mempengaruhi keputusan yang dibuat penggantinya Ismail Sabri Yaakob. Beliau mempersoalkan kenapa kempen kerajaan gagal yang digunakan untuk menjatuhkan Muhyiddin terhenti meskipun sebilangan besar ahli jemaah menteri lantikan Ismail adalah ahli kabinet Muhyiddin sebelum ini. Jadi yang baru dalam kabinet Ismail cuma 2 orang. Tapi tiba-tiba kita tak dengar slogan kerajaan gagal. Jadi siapa yang buat kempen kerajaan gagal ini? Pembangkang atau sesama kita? Saya bimbang kalau ada dalam kalangan yang mau menjatuhkan Muhyiddin akan coba mempengaruhi Perdana Menteri Ismail dalam keputusan-keputusan beliau, kata Faizal yang juga Menteri Belia dan Sukan memberitahu Mingguan Malaysia. Beliau berkata hanya dia dan pemimpin PAS Idris Ahmad adalah muka baru yang dalam kabinet Ismail. Manakala 4 lagi pemimpin UMNO yang turut dilantik oleh Ismail bukan ahli kabinet Muhyiddin, namun pernah menjadi menteri sebelum itu. Selainnya dalam mereka yang menganggotai kabinet Muhyiddin sebelum ini. Mengenai memorandum persefahaman MOU yang dimeterai oleh Ismail dan Pakatan Harapan, Faizal berkata perjanjian itu menimbulkan persoalan mengenai kewajaran pihak tertentu menjatuhkan Muhyiddin. Kalau kita sudah berjaya menjatuhkan seorang pemimpin daripada menjadi Perdana Menteri dan kita naikkan pemimpin lain, bermaksud kerajaan itu telah kuat dan stabil. Dengan Muhyiddin, tempoh hari katakanlah hanya dapat 100 sokongan ahli parlimen. Sekarang dah ada 115, tetapi nampaknya kerajaan ini masih memerlukan perjanjian keyakinan dan pembekalan CSA atau apa yang disebut pembangkang sebagai MOU. Jadi buat apa kita mau jatuhkan Muhyiddin kalau hasil akhirnya outcome sama? Yang penting dalam sesebuah kerajaan adalah hasil akhir, dan sekarang ini hasil akhirnya sama. Maka saya tidak nampak di mana keuntungan dalam kesepakatan ini bagi perkara itu, katanya. Minggu lalu Putrajaya dan 3 pemimpin utama PH memeterai MOU mengenai kestabilan dan transformasi politik yang merangkumi pembaharuan parlimen dan transformasi kerajaan. Perjanjian itu merangkumi beberapa pembaharuan sistem demokrasi negara yang dilihat mirip dengan apa yang ditawarkan oleh Muhyiddin kepada pembangkang dalam usaha untuk mengumpul sekelumpulan majoriti di Dewan Rakyat. Bagaimanapun, Muhyiddin terpaksa meletak jawatan apabila PH menolak tawaran itu dan 15 ahli parlimen UMNO tetap dengan keputusan tidak lagi menyokong beliau, sekaligus membuka laluan untuk Ismail dilantik sebagai Perdana Menteri baru. Menjawab soalan lain, Faizal yakin Ismail tidak akan membuat sebarang lantikan melibatkan pemimpin yang terpalit dengan salah laku. Kita faham kerajaan yang ada sekarang ini menolak salah guna kuasa dan amalan rasuah. Maka sudah tentu sekali apa juga lantikan yang mau dibuat, Perdana Menteri akan mengambil berat tentang perkara ini dan secara jelas ditolak oleh rakyat secara keseluruhan. Mana mungkin seorang Perdana Menteri mahu buat lantikan kepada individu sedemikian, kata beliau. UMNO mencalonkan Setiausaha Agung Parti UMNO Ahmad Maslan sebagai timbalan Speaker Dewan Rakyat berikutan peletakan jawatan Azalina Uthman Said. Bagaimanapun pencalonan itu dikritik pihak tertentu karena ahli Parlimen Pontian itu sedang menghadapi perbicaraan atas tuduhan pengubahan wang haram dan memberikan kenyataan palsu kepada SPRM mengenai RM 2 juta yang diterimanya pada tahun 2013 daripada Perdana Menteri ketika itu Najib Razak. Merujuk kepada hubungan Bersatu dan Barisan Nasional yang ditunjangi UMNO, Faizal berkata Bersatu akan bekerjasama dengan rakan-rakan yang tidak lari jauh daripada apa yang kita perjuangkan. Kini kami mainkan peranan dari belakang karena pemimpin kami tidak lagi mengepelai pemimpin kerajaan, tapi kami boleh memainkan peranan semak dan imbang dalam kerajaan, katanya. Berita penuh dari Free Malaysia Today. Sekian isu hangat malam ini, jangan lupa tekan butang subscribe dan kita jumpa lagi, bye-bye.